Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membincangkan subtopik 7.1 sukatan serakan bagi bahagian kedua, Matematik tingkatan 5 KSSM. Standard pembelajaran dalam video ini ialah membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan dan seterusnya membuat kesimpulan. Maknanya dekat sini kita akan ada dua histogram atau poligon kekerapan. Kita akan banding dan tafsirkan serakan bagi kedua-dua poligon tersebut, poligon kekerapan tersebut ataupun histogram, dan kemudian membuat kesimpulan. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan kenal dulu bentuk taburan data. Okey, jadi dekat sini ada dua jenis taburan data iaitu histogram yang simetri dan histogram pencong. Okey, jadi bagi histogram simetri, simetri ni maksudnya kanan dan kiri dia samalah. Kalau kita potong dia dua, kanan dan kiri dia sama. Histogram simetri dia ada dua jenis graf iaitu bentuk loceng. Ni bentuk loceng. Dan ini adalah bentuk seragam. Dia punya ketinggian lebih kurang aja antara satu sama lain. Okey, jadi untuk histogram bentuk pencong, histogram pencong, dia ada dua, nama dia pencong ke kanan dan pencong ke kiri. Okey, jadi kalau nak bayangkan pencong ni maksudnya pada bahagian yang rendah pada histogram tu. Okey, jadi pencong ni bahagian yang rendah. Okey, jadi kalau kita katakanlah kita lukis ataupun kita tengok jari kita. Okey, jadi ni jari kita. Ibu jari awak akan berada di sini. Maknanya dia pencong ke sebelah kanan. Kawasan rendah tu sebelah kanan. Okey, jadi untuk sebelah sini pula. Dia pencong ke kiri. Bahagian rendah tu sebelah kiri. Okay, jadi itu cara untuk mengingat graf. Kita akan pergi pada contoh 5, buku teks muka surat 204. Okey, jadi soalan dia, rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara berbeza. Okey, jadi acara pertama ialah 100 meter gaya kuak lentang dan acara kedua ialah 100 meter gaya bebas. Okey, jadi perhatikan graf ni. Okey, jadi soalan yang pertama, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. Okey, jadi ni kita baru belajar tadi, kita akan selesaikan sama-sama. Kita tahu tadi kedua-dua graf ini adalah histogram simetri. Yang ni bentuk dia macam loceng kan. Jadi nama dia adalah bentuk loceng. Yang ini pula adalah bentuk seragam. Okey, jadi kita akan tuliskan jawapan kita. Cikgu dah siap tuliskan jawapan. Okey, bagi kuak lentang dia adalah bentuk loceng. Bagi 100 meter gaya bebas adalah seragam. Okey, jadi buat ayat lah bagi dia jadi sedap sikit. Bentuk taburan histogram bagi acara 100 meter gaya kuak lentang ialah bentuk loceng. Manakala bagi acara 100 meter gaya bebas ialah seragam. Okey, itu jawapan yang pertama bagi A. Bagi soalan B, acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. Okey, jadi dekat sini yang penting adalah dia nak tanya awak serakan mana lebih luas. Okey, jadi kita imbas kembali sekejap. Dan serakan kita dah belajar dalam tingkatan 4 topik. Topik serakan bagi data tak terkumpul. Okey, jadi maksud serakan ni kita akan lihat nilai tertinggi tolak dengan nilai terendah. Okey, jadi ataupun cara paling senang lah. Kalau dia punya skala sama dua-dua, kita boleh banding bezakan dia punya serakan dengan awak kira bilangan kotak ni. Jadi dekat sini kita perhatikan dia punya skala sama. 69.5, 74.5, sama. Dia pakai skala yang sama. Jadi kita bolehlah bandingkan dia dengan cara ini. Jadi awak kira. Daripada sini sampai sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. Jadi bahagian ni 7. Dekat sini ada 4. Okey, jadi untuk jawab soalan B, yang manakah mempunyai serakan masa catatan lebih besar? Kita tahu acara 100 meter gaya kuak lentang mempunyai serakan yang lebih besar.
Okay, jadi serakan dia lebih besar sebab panjang lagi ni. Kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar, iaitu 102. Ini titik tengah dia 102, tolakkan dengan 72. Untuk cari serakan, dia ada formula sebenarnya. Jadi, diserakan. Formula dia adalah data tertinggi tolakkan dengan data terendah. Okey, jadi kalau kita rujuk pada gambar ni, sini data tertinggi dia adalah 72, titik tengah dia. Dan data terendah dia adalah, sini adalah 102, cikgu salah. Yang ini adalah 72. Awak tolakkan 102 tolak 72, nilai dia adalah 30. Okey, jadi untuk yang ni pula tertinggi dia. Yang ni tertinggi dia adalah 80. Dekat sini 87 dan 72. Okay, jadi kalau kita tolakkan, yang ni bagi kuak lentang. Lagi satu serakan bagi gaya bebas. Jadi gaya bebas 87 tolak dengan 72 akan dapat nilai dia adalah 15. Okey, jadi buat ayat bagi sedap sikit. Jadi jawapan dia adalah acara 100 meter gaya kuak lentang mempunyai serakan yang lebih luas. Beza masa lebih besar. Okey, jadi tuliskan ayat dia. Jadi dah siap untuk soalan B. Okey, jadi untuk soalan C pula, dia kata antara gaya kuak lentang dan gaya bebas acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik. Okey, jadi untuk tunjukkan prestasi perenang, mestilah kita rujuk kepada masa dia. Ni kan paksi X ni kan menunjukkan masa. Okay, jadi bandingkan. Yang ini masa terpantas, masa dia adalah, bukan terpantas. Masa yang paling lama dekat sini adalah 89.5. Sedangkan untuk kuak lentang, dia adalah 104.5. Jadi ini menunjukkan bahawa acara 100 meter gaya bebas adalah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik. Kerana kebanyakan catatan masa perenang adalah lebih baik. Jadi gaya bebas ni semua masanya lebih baik. Sedangkan bagi gaya kuat lentang sampai 104 saat pun ada. Sini sampai paling tinggi 89.5 saat. Jadi tulis ayat menjawab soalan C. Okey, jadi cikgu dah tuliskan jawapan dia. Acara 100 meter gaya bebas kerana kebanyakan masa perenang adalah lebih baik. Dah siap dah untuk contoh 5. Kita akan pergi ke contoh yang seterusnya. Okey, ni contoh 6 buku teks muka surat 205. Soalan, poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Jadi dia ada kawasan A dan kawasan B. Kawasan A diwakili dengan graf berwarna merah, manakala kawasan B diwakili oleh graf berwarna biru. Okey, jadi soalan yang pertama, nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, jadi ini dia adalah pencong. Kita nampak di sini untuk graf makin warna merah ni, semakin dia ke kanan nilai dia semakin rendah. Jadi kita boleh kata dia adalah pencong ke kanan. Jadi rumah bagi kawasan A ialah pencong ke kanan, manakala rumah bagi kawasan B, harga jualan rumah bagi kawasan B ialah pencong ke kiri. Jadi buat ayat untuk menjawab soalan. Ayat dia ialah bentuk taburan bagi harga jualan rumah di kawasan A ialah pencong ke kanan dan kawasan B ialah pencong ke kiri. Okay, jadi sebab kawasan rendah dia ke sebelah kanan, yang warna merah ni kita kata pencong ke kanan, yang warna biru ni pencong ke kiri. Okey, jadi kita tengok soalan B. Bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, jadi kita dah cerita tadi tentang serakan. Serakan adalah data nilai tertinggi tolak dengan nilai terendah. Okey, jadi kalau untuk yang merah ni tertinggi dia dekat sini.
rendah dekat sini kan. Jadi dia boleh tolakkan sahaja. Tolakkan dia akan dapat beza dia. Sama juga dengan warna biru ni. Okey, jadi cikgu tak kira yang kira julat tu. Saya kira ni dia punya kotak ni sebab dia bilangan dia sama. Okey, jadi bila awak kira kan, awak akan dapati bilangan kotak dia sama je. Kalau kita susun balik dia punya panjang dia, kita ukur balik sama. Jadi dekat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa serakan harga jualan di kawasan A dan di kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan berbeza. Okay, jadi kita bandingkan serakan dia, dia adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Okey, jadi kita jawab soalan C pula. Pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Okey, perhatikan graf berwarna merah. Harga jualan rumahnya daripada kawasan ni, nilai dia rendah, paling rendah dekat kawasan graf ni, nilai dia paling rendah. Sehingga di sini. Okay, jadi nilai dia pun masih rendah. Berbanding kawasan B. Jadi kita boleh katakan kawasan A mewakili kawasan luar bandar. Maknanya A ni luar bandar lah sebab harga jualan rumah dia tak setinggi kawasan B. Graf warna biru ni nilai tertinggi dia lagi tinggi daripada graf berwarna merah. Jadi kita dapat simpulkan seperti berikut. Kawasan A mewakili luar bandar kerana harga rumahnya kebanyakannya lebih rendah dari kawasan B. Kawasan B ialah kawasan bandar kerana kebanyakan harga rumahnya lebih tinggi berbanding kawasan A. Okey, jadi dah siap. Okay, jadi tamatlah video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.